Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cik puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita bertemu kembali dalam live petang ni seperti biasa, bagi sama-sama kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita, bagi sama-sama kita mempelajari ilmu yang di mana dapat melepaskan diri kita daripada tergolong di kalangan orang-orang yang berdosa. Iaitu apa? Dengan kita mempelajari ilmu fardu ain. InsyaAllah bila mana kita belajar ilmu fardu ain, maka moga-moga setiap perkara yang kita buat, setiap ibadat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, cik puan, kita bertemu kembali setelah sekian lama tak berjumpa. Cuti kan, semalam cuti, biasalah cuti kan. Jadi hari ini kita bertemu lagi kan, bertemu lagi bagi kita nak ulang semula, ulang balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Ingat lagi ke tak ingat lagi? Iaitu apa? Iaitu berkaitan dengan kedudukan ilmu. Kenapa pentingnya tahu kedudukan ilmu ni, tuan-tuan, cik puan? Kerana apa? Bila mana kita belajar ilmu tetapi tidak mengetahui kedudukan ilmu yang sebenar, maka kita akan, Allahumma salli ala Muhammad, kita punya belajar tu tak kena. Tak kena macam mana? Tak ikut apa yang telah disusun oleh ulama. Sebab tu pentingnya tahu kedudukan ilmu. Kan? Mungkin saya tahu tuan-tuan, cik puan dalam live saya ni mungkin ramai dah masuk kelas agama. Jangan risau. Mungkin ada yang seminggu tu 3-4 kali kelas agama. Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk jangan lupa bantu follow, share dan tap like. InsyaAllah bantu sikit lah. Bantu sikit rakan-rakan kita supaya apa, masuk dalam live ni. Kan? Kita bukan apa, cumanya seeloknya lah perkara yang baik kita sebar-sebarkan. Terima kasih yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki. Kan, semoga apa, kita kadang-kadang kita tak sempat, tuan-tuan, cik puan, kan, tak sempat kita. Jadi insya-Allah lah, ini usaha kita lah, usaha kita sebarkan ke rakan-rakan. Ajak rakan-kawan tu yang masih tengah lepak-lepak ke apa-apa kan, tak ada buat apa-apa ke, join live kita, dengar betul-betul, insyaAllah. Jadi insyaAllah, batu saya cerita kan, petang-petang insyaAllah saya selalu ulang perkara berkaitan dengan kedudukan ilmu ni. Kerana apa? Bila mana kita belajar ilmu, kita mengetahui kedudukan ilmu yang kita belajar tu, maka kita punya pembelajaran tu, tujuan dia lebih jelas. Ataupun matlamat kita belajar tu lebih nampak lah kan. Ni saya biasa ulang banyak kali dah kan. Dan ingatkan, ramai tahu rupanya Allah kena lebih lagi ni. Ramai yang orang tanya, bila mana tanya kedudukan ilmu, ramai tak lepas jawab, tuan-tuan, cik puan kan. Cakap belajar tak fardu ain, belajar. Tapi bila kita tanya belajar ilmu apa, saya belajar ilmu tentang hari kiamat, Ustaz. Allah, macam mana? Dia tak kena. Itu pada fardu kifayah. Ada lagi saya tanya orang kan, ni bukan kita reka, tanya juga, belajar tak fardu ain? Saya belajar, Ustaz. Belajar apa? Saya belajar tentang
Seksaan alam kubur. Allahu Akbar. Kita kata ini bukan fardu ain ni. Maknanya apa? Dia tak jelas apa itu maksud fardu ain. Kita dah biasa ulang dah tuan-tuan cik puan. Dia diri sikit yang baru masuk insya-Allah jangan lupa follow, share dan tap like. Okay? Follow, share dan tap like. Kita dah selalu ulang dah. Bila mana sebut saja fardu ain, kan? Bila mana sebut saja fardu ain, 3 perkara sahaja. Tak banyak tuan-tuan cik puan. Hanya 3 perkara. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Ni sahaja. Hanya 3 perkara ini sahaja fardu ain. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Kalau ada yang kata ada benda lain tu, dia kena nilai balik tu. Kena nilai balik. Mungkin terlepas pandang. Okay, ingat. Bila mana sebut sahaja fardu ain, inilah yang kita belajar. Terima kasih yang baru masuk. Yang baru jangan lupa bantu follow, share dan tap like. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil tap like. Okay? Dan perkara ini, ketiga-tiga perkara ini perlu dibelajar. Perlu dipelajari. Bukan perlu, wajib. Wajib dipelajari sehingga lepas tahap fardu ain. 3 perkara ini wajib dipelajari sehingga lepas tahap fardu ain. Okay. Seperti yang kita dah pernah cerita. Pada ilmu tauhid, dikatakan lepas fardu ain sehingga apa? Belajar sifat 20 sampai tahu dalil. Itu barulah dikatakan lepas fardu ain. Okay. Selagi mana tak lepas pada bab dalil, selagi tu kita tak lepas fardu ain tuan-tuan cik puan. Okay? Ingat, itu kena pegang tu. Jangan lupa. Okay. Dan bukan hanya tu saja. Kita dah pernah cerita dah. Tauhid pecah 4. Tauhid pecah 4. Yang pertama ilahiyah. Yang kedua nubuwah. Yang ketiga sam'iyat. Yang keempat mumkinat. Okay. Yang keempat mumkinat. Inilah 3 perkara dalam ilmu tauhid. Ilahiyah cerita pasal apa? Ilahiyah pasal ketuhanan. Okay. Nubuah, kenabian. Sam'iyat, perkara ghaib. Mungkinat, makhluk. Inilah dia. Kena faham perkara ni. Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk insya-Allah boleh bantu follow, share dan tap like. Okay. Dan kena tahu juga apa itu ilahiyah, kan? Apakah dia pecahan ilahiyah? Kena tahu struktur. Kenapa kena tahu struktur, ustaz? Sebab bila mana kita tak tahu struktur, kan? Tak tahu kedudukan ilmu, maka kita akan belajar ni macam tak ada tujuan. Macam tu. Belajar ni tak tahu untuk apa belajar macam ni. Kenapa kena belajar perkara ni? Sebab itulah utama kena tahu dulu kedudukan ilmu. Okey. Dan paling utama kena tahu, paling kurang dapat beza antara fardu ain dengan fardu kifayah. Itu orang kata apa? Itu paling kurang kan? Paling rendah sekalipun kita dah dapat beza dah. Mana ilmu yang fardu ain, mana ilmu yang fardu kifayah. Mana perkara yang fardu ain menjadi kewajipan untuk kita belajar, kan? Dan mana perkara yang fardu kifayah. Perkara yang untuk orang awam tangguhkan dulu.
Bukan tak payah belajar dulu, tangguhkan dulu. Belum masanya. Okey? Sebab apa? Bila mana kita belajar fardu ain, kita akan tahu tuan-tuan cik puan, betapa pentingnya belajar ilmu fardu ain ni. Khusus di dalam ilmu tauhid. Khusus dalam ilmu tauhid. Iaitu apa? Mengesakan Allah. Ilmu pada mengesakan Allah. Belajar ilmu tauhid adalah apa? Untuk nak kenal Allah, tuan-tuan cik puan. Belajar sebab apa? Sebab nak kenal Allah. Kenapa nak kenal Allah? Cuba saya tanya sikit. Kan? Kenapa nak kena belajar kenal Allah? Cuba respon. Lama saya tak tanya soalan ni. Okay. Terima kasih yang dah bantu follow. Jangan lupa tap like. Saya tanya tuan-tuan cik puan. Kenapa nak kena belajar kenal Allah? Oh, ni nak jawab ni, orang tanya nanti. Kenapa nak kena belajar ilmu tauhid ni? Kenapa? Apakah kepentingan belajar ilmu tauhid? Tu dia. Bau sedap sikit. Apa dia? Cuba respon. Kan? Siapa boleh bantu jawab? Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Macam mana? Ni diam je semua ni. Tidur tak ada. Okey. Jadi sebab tu tuan-tuan cik puan, saya bukakan kitab. Okey. Saya bukakan kitab Matan Faridah. Kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Baru start ke ya? Kita baru start. Okey. Okey. Dan bagi menjawab persoalan tadi kan, kenapa kena belajar ilmu mengenal Allah? Kenapa? Apa kepentingan kenal Allah ni? Untuk kenal Allah dan kekalkan iman kita, Ustaz. Ni rujuk kitab mana ni? Kan? Tu dia. Kenal Allah yang menjadikan kita dan kita akan kembali pada Allah. Okey. Jadi maknanya kenal Allah kerana Allah yang menjadikan kita. Macam tu. Apa tujuan kenal Allah ni? Sebab tu saya kata tuan-tuan cik puan, bila mana kita belajar ilmu tauhid, kena ada rujukan. Kena ada kitab. Untuk yakinkan hati dan cinta Allah. Okey. Okey, itu jawapan tu. Boleh lagi. Cumanya kurang tepat. Kurang tepat lah. Ni saya bagi jawapan ni. Dalam baru start lagi. Baru start. Saya bagi jawapan menggunakan kitab. Saya bukan cakap ni saya bukan reka sendiri, bukan. Ni kita cakap memang ada rujukan. Nak tahu tak tuan-tuan cik puan? Nak tahu respon nak? Kalau tak nak tak apa. Kalau tak nak saya sambung ajar je. Okey. Tu dia. Ni dia. Nak tahu kenapa kena kenal Allah ni? Apa pentingnya belajar kenal Allah ni? Saya dah kenal dah Ustaz Allah. Saya dah kenal dah. Kan? Lepas tu orang tanyalah. Dah kenal Allah? Dah kenal Ustaz. Dah kenal dah. Okey. Cuba ceritakan sedikit. Bagaimana yang dikatakan awak mengenal Allah? Tinggi tak soal? Tak tinggi tak? Ni masih darjah 1 level ni tinggi sikit lah. Tapi okey lagi. Masih di level orang awam lah, senang kata. Level orang awam. Dia pun cerita Allah itu Tuhan. Lepas tu Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Dah, itu je ke? Itu je lah yang saya tahu. Gitu. Kan? Kalau jawab macam tu, masih lagi tak dikira lepas fardu ain. Okey. Itu dia. Ustaz, boleh tanya, kitab Risalah Misbahul Munir sama ke dengan kitab Ustaz guna? Kitab Misbahul Munir tu
saya kena rujuk balik. Saya itu kitab tafsir ke tauhid. Saya kena rujuk balik lah. Sebab saya tak belajar kitab tu. Saya tak belajar. Saya tak tahulah. Dulu ada belajar kitab Misbahul Munir, tapi yang tafsir lah. Tafsir Misbahul Munir, kitab tauhid tu. Mungkin yang kitab tauhid saya tak belajar lah. Yang kitab tauhid saya tak belajar. Okay. Dia ada kitab Misbahul Munir ni, dia ada yang tafsir. Tafsir Munir. Lepas tu dia ada kitab tauhid, dia ada kitab Allahumma shalli Muhammad. Saya tak ingat apa nama kitab tu. Tapi tak kalau perkara yang sama boleh belajar, tak ada masalah, kan? Kalau belajar sifat 20, bukalah kitab apa-apa. Selagi mana perkara itu diajarkan sifat 20, selagi itulah tak salah. Selagi itulah perkara yang betul. Kan? Okey. Baik, jadi tauhid Ustaz kalau dalam kelas kami guna kitab ni, kitab Matan Faridah ni. Ni jangan risau, nipis je kitab ni. Nipis je. Kan? Kalau belajar ni 21 muka surat je. InsyaAllah lah, tak lama. Cuba tanya pelajar-pelajar kami, lama tak belajar? Tak lama lah kan? Tak lama kan belajar? Kejap je belajar ni. Kan? Paling-paling pun 40 tahun. InsyaAllah lah. Gitulah hidup, nak buat apa lagi hidup? Okey. InsyaAllah. Jadi saya bacakan kitab. Kan? Saya berikan jawapan menggunakan kitab. Mengikut kalam ulama. Mengikut perkataan ulama. Kenapa kena kenal Allah? Okey. Itu dia insyaAllah. Jadi sebelum tu jangan lupa follow, share dan tap like. Sambil dengar, sambil tap like. Kan? Sebelah tangan tulis, sebelah lagi tangan tap like. Power. Okey. Baik. Jadi saya bukakan kitab Matan Faridah, kan? Yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Ni orang Patani ni, orang Patani. Itu dia mengarang kitab ni. Ini kitab Alam Melayu, ulama Alam Melayu. Lepas tu kami punya kitab ni kitab Jawi, Melayu Jawi. Kan? Dia ada yang Melayu Rumi, cumanya Melayu Rumi kita tak guna lah. Kita tidak menggunakan yang Melayu Rumi. Okey, insyaAllah. Jadi siapa yang ada kitab ni boleh buka. Siapa ada kitab ni boleh buka. Kan? Sambil dengar, sambil tap like. Boleh buka pada muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat. Tu dia. Okey. Muka surat keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 baris daripada atas. Siapa ada kitab Matan Faridah, boleh buka. Muka surat yang keempat, 11 baris daripada atas. Ambil yang paling tepi tu. Yang paling hujung. Bermula. Daripada situ. Bermula. Okey. Bermula. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala. Bermula permulaan barang yang wajib. Kata apa? Bermula permulaan. Perkara. Barang ni perkara lah. Barang ni perkara. Yang wajib pada syarak. Ingat tuan-tuan cik puan, kita kan dah belajar. Ingat lagi tak? Apa maksud wajib pada syarak? Wajib pada syarak. Kita dah pernah ajarkan dulu dah sebelum ni. Kan? Iaitu kita dah cerita dah. Fardu maksud dia apa? Fardu maksud dia wajib. Fardu maksud dia wajib. Ain setiap mukallaf. Setiap mukallaf. Ni dia. Dan wajib di sini adalah wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Iaitu wajib pada syarak ni apa? Dia pecah dua. Ingat. Bila mana wajib pada syarak, ingat perkara ni.
Kan? Yang ada pen kertas jangan lupa tulis. Tulis. Yang tak ada pen kertas tap like. Okay? Yang baru masuk follow dulu, follow. Bila mana sebut wajib pada syarak, maka hukum dia adalah buat dapat pahala. Buat dapat pahala. Tinggal buat dapat pahala. Tinggal dapat dosa. Inilah dia. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak, buat dapat pahala. Tinggal dapat dosa. Okey. Faham Tak nampak? Tak nampak? Ni, macam mana? Nampak tak? Dia biasalah. Handphone kecil. Tapi boleh lah kan? Nampak tak? Kalau tak nampak, bagi tahu Tak nampak, bagi tahu. Fardu maksud dia apa? Wajib. Iaitu wajib pada syarak. Tinggal buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Tu dia. Tengok pula. Sambung. Bermula permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Ingat tak tiap-tiap mukallaf? Tu, yang atas tu. Kita dah pernah cerita dah kan? Mukallaf ada ciri-ciri. Berapa ciri-ciri mukallaf? Ada 4. Yang pertama akil, iaitu apa? Berakal. Yang kedua baligh, iaitu cukup umur. Yang ketiga baik panca indera, iaitu tak buta ataupun tak pekak dalam satu masa. Kalau salah satu masih lagi dikira mukallaf. Dan yang keempat sampai seruan. Kan? Sampai seruan Islam pada diri dia ataupun dekat dengan ulama. Dekat dengan ulama, maka wajib dia sudah dikira mukallaf bila mana cukup keempat-empat syarat ni. Kalau tak ada salah satu, barulah tidak dikira mukallaf. Okey, jika mana tak cukup 4 syarat ini, barulah dikira tidak mukallaf. Okey, tengok atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang akil lagi baligh, sama ada laki-laki atau perempuan. Tak kira laki ke perempuan ke, kan? Bila mana cukup 4 syarat ini, maka dia sudah dikira mukallaf. Sama ada laki-laki atau perempuan itu bahawa mengenal ia akan Allah Ta'ala. Nampak tak? Saya ulang sekali. Bermula permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang akil, lagi baligh, sama ada laki-laki atau perempuan itu, bahawa mengenal ia akan Allah Ta'ala. Nampak tak? Ulama kata apa? Perkara yang pertama yang wajib dipelajari, kan, wajib diketahui oleh setiap mukallaf adalah mengenal ia akan Allah Ta'ala. Yang pertama kena buat apa? Yang pertama kena kenal Allah. Inilah kerja yang hakiki kita, kan? Kerja yang utama kita. Kita hidup di atas muka bumi ini, kita hidup di alam ini, pekerjaan yang utama kita adalah apa? Yang nombor 1, kenal Allah, tuan-tuan, cik puan. Nah tu, kena pegang tu. Yang baru masuk jangan lupa follow, share dan tap like. Sambil dengar tu tap like. Inilah pekerjaan yang wajib bagi setiap mukallaf. Apa dia? Kenal Allah. Belajar mengenal Allah. Kalau tak belajar, apa hukum dia? Kalau tak belajar kenal Allah, berdosa. Macam mana kata dosa tu, Ustaz? Selagi mana dia tak belajar ataupun tak mencari ilmu nak kenal Allah ni, tak belajar ilmu tauhid ni, kan, selagi itulah di dalam keadaan berdosa. So apa? Zaman sekarang ni, orang dia pening.
Dia pening. Dia pening pasal apa? Dia kata ilmu agama ini kan, ilmu agama ini adalah untuk orang-orang agama je Ustaz. Ni. Dia salah bahas. Kata apa? Ilmu agama ini untuk orang-orang yang belajar, memang belajar agama lah Ustaz. Macam kami ni tak ada, kami tak belajar agama Ustaz. Kan? Kami ni tukang kebun Ustaz, contoh gitu kan. Saya dah pencen Ustaz. Saya ni kerja tukang kedai makan Ustaz. Saya kerja tukang masak. Saya kerja waiter. Ni. Dia kata. Tu dia. Okey? Dia kata apa? Dia kata yang kena belajar ilmu agama ini, fardu ain ni, hanya untuk orang-orang yang memang duduk dekat dalam jalan agama. Macam mana? Yang tu Ustaz, yang kat sekolah-sekolah tu, yang ambil bidang-bidang agama, mereka yang wajib belajar Ustaz. Kita orang awam apa? Kita orang awam ni Ustaz. Ni dengar. Ni perkataan orang tak belajar. Kita buat ni je lah Ustaz. Kita solat puasa dah cukup dah. Kan? Ni belajar-belajar ni biar pada mereka, nampak? Lagi teruk kalau yang tak belajar. Kan? Sebab tu hati-hati. Okey? Antara orang yang belajar salah dengan orang yang tak belajar, kan? Lagi bahaya orang yang tak belajar daripada yang belajar salah tu. Okey. Kalau alasan kecil-kecil dah belajar kat sekolah agama, macam mana Ustaz? Kalau itu alasan dia, kena tanya balik. Kena tanya balik. Ingat lagi tak? Kalau kita cakap kita dah pernah belajar dulu. Dulu Ustaz, saya dah pernah belajar dah. Waktu darjah 1 dulu. Kat sekolah agama, kalau negeri Johor lah. Okay? Kalau luar negeri Johor, dia ada kelas kafar kan. Dulu saya dah belajar Ustaz kat kelas kafar Ustaz. Waktu darjah 3, 4 macam tu dah belajar dah. Okay? Jadi saya dah lepas lah. Sebab dia tak faham, ni kita panggil apa? Tak faham prosedur ilmu. Yang dikatakan lepas fardu ain, kan? Memang jelas habis. Bukan lupa. Contoh pada ilmu tauhid. Sampai mana? Sampai sifat 20, sampai dalil. Kalau tak belajar dalil, selagi mana tak settle dalil, selagi itu kita tidak settle fardu ain pada tauhid. Faham? Jelas tak? Okey. Tu dia. Jadi kalau orang tanya, kena cakap benda ni. Kena cakap perkara ni. Kalau dia kata dah belajar dulu, tanya balik. Ingat lagi tak? Kalau dia kata dah lupa, kita ulang. Saya selalu kata, bila macam tu, dia dah lupa, bermakna apa? Dia seperti orang yang tak belajar. Ni dia. Bila mana lupa, sama dengan orang yang tak belajar. Iaitu apa? Wajib belajar semula. Wajib belajar. Okay? Bukan bila dah lupa, tak apalah Ustaz. Dulu kan dah belajar, dah lupa, macam mana? Tak ada. Dah lupa kena belajar balik. Jangan dah lupa pergi tinggal. Berdosa seumur hidup. Okay? Kita dah kata dah. Fardu ain ini wajib belajar, settle semua. Okay? Kalau dia tak belajar, dah tak belajar satu, tinggalkan belajar, maka seumur hidup dia dalam keadaan berdosa. Ini bukan saya kata, ini ulama yang kata. Okey? Tu dia. Seterusnya, tengok. Siapa yang ada tepi kitab, tengok tepi kitab. Ni, saya bacakan tuan-tuan cik puan. Yang bahagian tepi kitab ni. Okey. Qauluhu, mengenal ia akan Allah Ta'ala. Apa yang dimaksudkan mengenal Allah? Kan? Kenapa kena kenal Allah? Ni dengar betul-betul. Siapa orang kata, Ustaz, sebelum nak kenal Allah, kena kenal diri dulu Ustaz. Saya tanya tuan-tuan cuba, pernah dengar tak orang kata macam ni? Sebelum kita nak kenal Allah, kena kenal diri dulu.
Cuba respon sikit tuan-tuan cikgu puan. Kok lah pernah dengar ke? Dia kata macam ni. Nak kenal Allah, kena kenal diri. Kan? Habis kalau tak kenal diri, bermakna kita belum lagi capai tahap nak kenal Allah. Oh ni ayat power ni. Kan? Pernah dengar? Allahu Akbar. Itulah. Siapa yang kata perkataan seperti ini, kan tuan-tuan cik puan, minta tolong, tanya dia. Ni rujuk kitab mana ni? Siapa yang kata ni? Ulama mana yang mengatakan nak kenal Allah, kena kenal diri? Ni kita baca dalam kitab ni. Kita baca dalam kitab Matan Faridah. Itu apa? Yang pertama, kena kenal Allah dulu. Kan? Barulah kenal diri. Ini Allah tak kenal, lepas tu dia kata dia nak kenal diri. Macam mana tu? Okey? Ni hati-hati, bahaya tuan-tuan cik puan. Siapa yang ajak perkara-perkara seperti ini, minta tolonglah. Jauhkan dululah. Cakap dengan dia, saya ikut prosedur ilmu lah. Saya tak belajar dulu yang lain-lain. Yang lain-lain tu bagi orang lain. Saya fardu ain dulu. Okey? Dengar betul. Qauluhu, mengenal ia akan Allah Ta'ala. Maksud mengenal Allah Ta'ala itu apa? Artinya, kerana bahawasa mengenalkan dia itu, mengenalkan Allah Ta'ala itu tempat hantaran segala perkara. Kenapa kena kenal Allah? Kerana kenal Allah adalah tempat hantaran segala perkara. Tu dia. Okey? Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Ini dia, itu apa? Sebab saya bertanya. Baik. Yang dikatakan kenal diri tu, kan? Yang dikatakan kenal diri adalah bukanlah nak kena kenal. Terus sekarang orang salah faham juga. Ya, dia memang ada pada perkara mungkinat ni, kan? Kalau pada perkara mungkinat, memang akan belajar tentang makhluk. Ni saya cerita secara umum, secara umum. Jadi bagaimana yang dikatakan nak kenal diri tu? Kenal diri kita ini hamba Allah, kan? Dan sebagai seorang hamba, kita wajib mengikut apa yang disuruh oleh Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Tu dia. Kenal diri tu adalah kenal kita ini hamba. Hamba wajib ikut cakap Tuhan. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka kita ikut. Itu apa? Belajar fardu ain. Belajar kenal Allah, itu je. Kan? Tapi zaman sekarang ni, dia kata, Ustaz, bukan macam tu Ustaz, nak kenal diri Ustaz. Kita kena kenal diri macam mana Ustaz? Ni dia cerita lah, dia cerita. Kan? Dia cerita. Kata apa Ustaz? Dekat diri kita ni Ustaz. Kan? Ustaz tengok Ustaz. Tapak tangan Ustaz. Sebelah, kan? Dia tunjuk. Sebelah nombor 18. Sebelah lagi Ustaz? 81 Ustaz. Kalau gabung dua Ustaz, 99. Tubuh satu. Kan? Kalau kita ni duduk Ustaz, macam ada kalimah la ilaha illallah. Kena belajar. Begitu Ustaz. Bukan. Itu bukan kenal diri tu. Itu lupa diri namanya tu. Yang ajar benda-benda seperti itu, tu lupa diri tu. Kan? Macam mana? Lagi Ustaz, ni kena duduk dulu malam-malam pukul 2-3 pagi zikir Ustaz. Zikir la ilaha illallah. Zikir sampai kita rasa Ustaz, sampai kita dapat dengar degupan jantung kita Ustaz. Kan? Sampai kita rasa diri kita ni memang Allah sangat-sangat dekat. La ilaha illallah. Itu lupa diri tu. Itu dah tak kenal diri dah. Tu bukan kenal diri tu. Kan? Yang sampai kata apa? Allah ada dalam diri. Kan? Sampai kita rasa ni memang betul-betul Allah dah dalam diri. La ilaha illallah.
Itu yang ngarut. Kan? Benda-benda macam tu tak lalu fardu ain. Macam itulah ayat-ayat perkataan yang keluar. Yang kata dalam diri ada huruf hijaiyah. Nampak tu. Kan? Dua mata menjadi satu. Aku adalah kau, kau adalah aku. La ilaha illallah. Dia dah geng-geng makrifat kan. Tu salah tuan-tuan cik puan tu. Bukan. Orang awam jangan belajar perkara-perkara seperti itu. Tak perlu. Memang secara zahirnya nampak macam seronok. Oh, best ah. Power ni, power ah. Oh, jangan tuan-tuan cik puan. Bila mana? Betul saya kata, kena lalu prosedur ilmu. Kena tahu kedudukan ilmu. Bila mana tak tahu prosedur ilmu yang sebenar, itu yang nak level orang awam dia tak nak. Saya nak terus level tarikat ustaz. Kan? Sifat 20 tak nak belajar. Nak pergi pada suluk. Nampak tak? Salah tak? Dia bukan, suluk itu tak salah. Kan? Kita kata, ilmu agama tak salah. Yang salah apa? Yang salah diri kita. Belajar tak ikut prosedur, lepas tu lompat. Ni dia. Akhirnya apa? Akhirnya terpesong. Okey. Pertama surah. Dia betul, cumanya nak kena terangkan. Boleh nak cakap kat orang, tapi yang pertama nak kena terangkan. Jangan kita main cakap macam tu pada waktu yang sama orang itu salah faham. Gitu. Nak boleh, tapi senang kata, tak payah terang lah, kan? Cakap je, kenal Allah dulu, dah settle dah. Okay, settle dah. Dia bukannya, lepas tu kita kata kadang-kadang perkataan-perkataan kita ni, kita jangan gunakan perkataan yang susah difahami oleh orang awam. Kan? Sebab apa? Kadang-kadang saya tahu ada setengah-setengah pengajar ni, dia suka guna perkataan-perkataan yang orang awam tak faham. Perkataan tu hanya dia je yang faham. Kan? Tu dia. Bukan, memang betul ada kan dalam Al-Quran. Cumanya untuk orang awam ni tak perlu seperti itu. Orang awam bagi ni yang mudah-mudah aje. Bagi. InsyaAllah lah. Setakat ni perkataan yang saya bagi tahu ni semua faham kan? Setakat ni tak ada lagi lah kan perkataan yang saya tak difahami. Kalau ada perkataan yang saya cakap ni, tuan-tuan cik puan tak faham, tanya saya. Tanya, Ustaz, ni apa Ustaz? Tanya je. Okay. Salam Ustaz, maaf tanya. Ustaz live dari mana ya? Saya live dari TikTok lah. Kita live kat TikTok. Oh, kat mana? Kat mana ni? Saya live dekat Kempas. Kat Kempas. Johor Bahru. Dekat JB. Level tadika. Betul, kita level tadika aje. Tak perlu guna istilah-istilah yang terbang. Tak payah. Okay, orang awam ni bagi yang biar jejak tanah dulu, biar jejak tanah. Kan, ni berjalan pun tak reti lagi ni, merangkak lagi ni. Okey, tu dia. Jadi ingat qauluhu mengenal ia, saya baca balik kitab. Qauluhu mengenal ia akan Allah Taala. Artinya kerana bahawasa mengenalkan dia itu tempat hantaran segala perkara. Ini dia. Okay. Segala perkara. Maksudnya contoh apa? Segala ibadat kita lah. Kita hantarkan. So apa? Ni saya dengar lah. Saya dengar ada seorang ustaz ni dia kata apa? Dia kata nak memastikan ibadat kita itu diterima oleh Allah kena solat. Tuan-tuan cik puan, saya tanya tuan-tuan jawab. Pernah dengar tak perkara ini? Dia kata kalau kita nak tahu ibadat kita itu Allah terima ataupun tidak, tengok solat kita. Kalau kita tak solat, Allah tak terima ibadat kita. Kalau kita solat, baru Allah terima ibadat kita. Allahu Akbar. Ini ini pembelajaran yang salah, tuan-tuan cik puan. Dia mungkin terlepas pandang lah. Okey, tu dia. Sebab ini berlaku
Berlaku dalam macam ni. Berlaku ketika bulan Ramadan. Ni biasalah bulan Ramadan macam ni. Orang tu dia puasa tapi dia tak solat. Jadi orang pertikaikan, Ustaz, macam mana dengan puasa seseorang ini? Dia puasa tapi dia tak solat. Adakah puasa dia diterima? Ni. Kan? Ada pula orang yang cakap, siapa yang tak solat, kan? Lepas tu dia puasa, puasa dia itu tidak diterima. La ilaha illallah. Kesian orang tu. Kan? Dia walaupun dia memanglah dia salah, dosa, tak puasa. Tak solat. Tapi puasa dia itu tetap diterima. Okey? Iaitu apa? Nak memastikan ibadat kita ini diterima ataupun tidak adalah dengan kenal Allah. Dengan kenal Allah lah, barulah segala ibadat kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz rujuk mana? Ni, dalam kitab sebut. Kan dah baca dah? Kan? Bahawa mengenalkan dia itu, mengenalkan Allah, tempat hantaran segala perkara yang dituntuti daripada hamba. Apa dia? Belajar fardu ain. Kan? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Maka tiada sah. Dengar tuan-tuan. Maka tiada sah sesuatu yang wajib dan yang sunat. Itu apa? Ibadat yang wajib dan ibadat yang sunat. Melainkan kemudian daripada mengenalkan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni nampak tuan-tuan cik puan? Ni bukan saya kata. Ni ulama kata. Okay? So itulah pentingnya belajar kenal Allah. Pentingnya belajar ilmu tauhid. Untuk apa? Untuk mensahkan ibadat kita. Waalaikumsalam. Dah muka surat berapa? Ni muka surat 4. Muka surat 4 yang tepi kitab ni. Yang tepi kitab. Asal dulu saya. Okey, boleh. Nanti kalau boleh up video. Kami biasanya kalau kami punya recording ni, live kami ni, kami akan upload dekat YT. Search je Pertubuhan Pencinta Ilmu. Nanti ada kami punya live kami yang lama-lama. Semua dekat itu. Cumanya kalau dekat dalam TikTok, kita potong-potong lah. Kita ada potong-potong. VTT kami boleh tengok juga. Okay, tu dia. Jadi jelas kenal Allah untuk apa? Untuk mensahkan ibadat kita. Okay, tu dia. Kerana ulama kata apa? Tiada nilai ibadat seseorang itu bila mana tidak mengenal Allah. Maksud dia macam mana? Kalau kita tak belajar kenal Allah, buatlah ibadat sebanyak mana pun. Maka tiada nilai ibadat kita itu. Kan? Apa maksud tiada nilai, Ustaz? Tiada diterima ibadatnya. Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk jangan lupa follow, share dan tap like. Sambil dengar, sambil tap like. Kita minta tolonglah sikit tuan-tuan cik puan. Bantu saya, bantu umat. Bukan bantu saya ni, maknanya tap like tu kita bantu umat. Okey? Bantu umat. Okey. Ustaz, macam mana pula ada yang kata tak nak solat selagi tak kenal Allah? Alasannya solat itu jadi sia-sia. Ini perkataan-perkataan orang tak belajar. Macam mana? Memang gitulah. Okay? Habis macam mana Ustaz? Kata nak kena kenal Allah dulu baru sah ibadat. Bukanlah bermaksud kena kenal Allah keseluruhannya barulah buat ibadat. Bukan. Sambil kita beribadat, dalam pada masa yang sama kita juga belajar ilmu tauhid. Dalam masa yang sama kita juga belajar fardu ain. Macam gitu cara dia. Okey? Ni dia. Jadi sebab tu
Nak cakap tu kena terangkan. Kalau tak terangkan, dia salah faham, habis lah. Ni tak payah belajar lah ni. Tak kenal Allah lagi ni. Tak. Tu dia. Tapi kalau dia belajar, insya-Allah dia akan faham perkara ini. Dia akan tahu, oh nak buat ibadat ni kena sambil-sambil buat ibadat, sambil-sambil kenal Allah lah. Belajarlah kenal Allah. Okey? Pertama apa? Lebihkan fardu ain. Jangan lebihkan fardu kifayah. Okey? Ingat jangan lebihkan fardu kifayah. Betul, nak tunggu sempurna memang tak habislah. Kan? Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni buat belajar fardu ain ni Ustaz. Saya rasa sampai mati tak habis-habis ni Ustaz. So, macam mana? Belajarlah terus, belajar. Barulah diterima. Okey? Barulah diterima. Gitu cara dia. Faham tak? Faham tak tuan-tuan cik puan? Sebab itulah tuan-tuan cik puan, kita cakap kan, belajar fardu ain. Jangan tinggalkan fardu ain. Kan? Sehebat mana pun diri kita, kan? Sepandai mana pun diri kita, kita duduk dekat mana tempat kita sekalipun, fardu ain tetap menjadi fardu. Tidak akan boleh kita tinggalkan. Kita takkan boleh nak meninggalkan belajar fardu ain dengan memberikan alasan-alasan yang tak munasabah. Contoh macam mana? Ustaz, saya kerja Ustaz. Pergi pagi, keluar pagi, balik malam, tak sempat nak belajar fardu ain. Ini semua alasan tuan-tuan cik puan. Ini bukan saya kata nak nakut-nakutkan, bukan. Kita nak kata pentingnya belajar fardu ain ni, kan? Tak kisah kita kerja apa sekalipun. Penat macam mana sekalipun, wajib cari masa. Kita wajib kosongkan masa kita untuk belajar fardu ain. Okey. Okey, tu dia. Fardu ain ni bukan. Fardu ain bukan untuk budak sekolah. Fardu ain untuk setiap mukallaf. Okey? Betul. Banyak dah sekarang ni platform-platform, banyak dah perkara-perkara. Kalau nak belajar tu, bukalah media sosial mana-mana. Semua ada ajarkan fardu ain. Kan? Cumanya seeloknya lah belajar dengan guru. Belajar ada kitab. Itu yang paling cantik. Jangan, kalau boleh, kalau guru saya kata lah, kan, belajar ni wajib ada kitab. Belajar jangan tak ada kitab tuan-tuan cik puan. Zaman sekarang orang ramai terlepas pandang perkara ini. Dia kata dia belajar, tapi bila kata kitab mana, tak tahulah. Ustaz ada kitab, tapi ustaz tak bagi kitab. Gitu. Dia tak kena macam tu tuan-tuan cik puan. Itu tidak menepati adab di dalam belajar ilmu agama. Belajar kena ada kitab. Dapatkan kitab. Carilah mana-mana. Kalau nak kitab tuan-tuan cik puan, banyak dah. Kitab-kitab murah semua dah ada dah. Okey. Ya. Saya sendiri beli kitab dan betul belajar kena dengan guru. Tak kisah online ataupun offline. Mau tanya Ustaz, Ustaz ada buat kelas. Kita ada kelas, kalau kami ada kelas offline dan online. Kita ada dua kelas. Bukan. Kita satu kelas tu kita ada dua pelajar. Satu pelajar yang bersemuka dan satu lagi pelajar yang online. Okey. Tak apalah, tak kisahlah belajar kat mana-mana sekalipun. Yang penting ada guru. Jangan tak ada guru pula. Dia tak ada guru bahaya. Kelas fizikal, okey. Kalau kami dekat Johor Bahru Kempas. Kami dekat Johor Bahru Kempas. Kami ada kelas fardu ain. Okey. Siapa yang area-area Johor Bahru, Kulai, Pasir Gudang, Skudai ke, boleh datang daftar dengan kami. Kelas online pun kami ada. Kami ada juga kelas online. Kalau belajar dekat kami, dekat pertubuhan, pelajar akan dapat 3 kitab. Yang pertama, kitab Tauhid, kitab Matan Faridah. Ni.
Yang kedua, ilmu fiqh. Kita akan belajar guna ni, kitab Matla'ul Badrain. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf, pelajar akan dapat kitab Hidayatus Salikin. Okey, tak kisah tuan-tuan cik puan duduk mana. Duduk Johor ke, duduk luar negeri Johor pun boleh. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Pelajar kami seluruh Malaysia. Kita ada pelajar macam-macam negeri, semua ada. Semua negeri ada. Sabah Sarawak pun ada. Jangka masa belajar, okey. Untuk pembelajaran kami selalu ingatkan pada pelajar-pelajar kami. Iaitu kita belajar kaedah kami guna kaedah pondok. Kami guna kaedah pondok iaitu apa? Belajar daripada kulit ke kulit. Itu istilah yang biasa digunakan. Okey? Belajar daripada kulit ke kulit. Iaitu apa? Kita belajar ni, kalau orang tanya saya, Ustaz, berapa lama masa dia habiskan? Kami cakap, kami tidak menjanjikan waktu untuk belajar. Kami tak ada cakap, okey tuan, 2 tahun dah khatam, tak ada. Tak. Apa? Sebab kita belajar sampai faham betul-betul. Bukan belajar sekadar nak lepas exam, bukan. Kita tak pelajar kami tak ada, kita tak ada exam. Kita tak ada exam. Kita belajar ni memang untuk diri sendiri, untuk nak lepas fardu ain. Kita belajar ni untuk nak lepas fardu ain, bukan belajar sebab apa. Okey. Betul. Kita belajar fardu ain ni selagi mana tak settle, belajar. Habis sampai mati ke? Kalau sampai mati kita tak faham, sampai mati kita wajib belajar. Ni kaedah dia lah. Okey. Betul. Kalau siapa yang nak mendaftarkan kami boleh. Kelas kami hari Jumaat. Kelas kami hari Jumaat. Dan sekarang pun kami ada buka kelas untuk pelajar barulah. Iaitu setiap hari Jumaat masa pukul 8 hingga 10.30 malam. Kita buat kelas malam. Kita ada kelas pagi. Kalau tuan-tuan cik puan nak masuk kelas yang pagi pun boleh. Ikutlah. Ikut waktu yang sesuai. Tapi hari Jumaat lah. Masa sama. Pagi 8.30 hingga pukul 11. Malam pukul 8 sampai pukul 10.30. Boleh nak pilih salah satu. Cumanya kalau pagi tu kelas untuk pelajar lama. Jadi kita dah ke depan sikit lah. Tapi akan dapat video rakaman. Ada video rakaman. Untuk pelajar-pelajar kami. Boleh pilih nak mana. Kalau malam free, join kelas malam. Kalau pagi free, join kelas pagi. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tak apa, tinggal kat kajang boleh. Kalau dengar je dalam TikTok, kira berguru ataupun tak. Okay. Kalau belajar dekat TikTok, tengok. Memang ustaz tu buka kelas ataupun ustaz tu ngajar macam saya. Kalau macam saya ni, ini bukan kira kelas. Ini kira bagi ni je, kesedaran je. Bagi kesedaran je. Ni bukan kelas ni. Kalau kelas, memang buka kitab. Gitu. Tapi kalau ustaz tu memang dia ngajar, berkitab guna live, kan? Memang pelajar-pelajar dia semua dekat live, itu boleh lah. Tapi kalau macam dalam ni bukan kelas. Ini live saja. Okay, kelas memang kita ada kelas tertutup. Okay. Betul. Okay. Boleh jemaah, boleh. Siapa yang nak daftar, cumanya kita bagi tahu awal lah. Kelas kami kita ada yuran pendaftaran dan juga yuran bulanan. InsyaAllah untuk pelajar yang bersemuka, yuran bulanan hanya RM100 sahaja yang bersemuka lah. Kalau online hanya 50 je. Sebulan 50 je. Belajar berapa kali? Belajar 4 kali sebulan. Setiap hari Jumaat. Kalau bulan tu Jumaat ada 5 hari, maka 5 kali kelas. Dapat video rakaman, ada grup tertutup, dapat semua insya-Allah. Boleh tanyakan pada ustaz. Kalau ada soalan-soalan boleh tanya direct pada ustaz. Okey. Ni dia. Betul. Kitab biru ni kitab fiqh. Ini kitab Matla'ul Badrain ni kitab fiqh mazhab Syafi'i. Ini adalah dulu pernah menjadi silibus sekolah agama negeri Johor. Siapa yang kalau ada keluarga mak ke ayah ke orang Johor, lahir tahun 70 80 ke, insya-Allah kenallah kitab ni. Kenal sangat kitab ni.
Kitab memang jawi, semua jawi. Tak apa. Kalau siapa yang tak pandai jawi, jangan risau. Cuba dulu. Kan? Pelajar kami alhamdulillah. Kita dah buat kajian dah. Pelajar kami tuan-tuan cik puan, dia tak tahu tulisan jawi. Tak reti baca jawi. Alhamdulillah, lepas belajar 2 bulan, 3 bulan dah pandai baca jawi. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Ni, siapa yang nak daftar boleh tekan dekat beg kuning. Saya bukakan dekat tuan-tuan cik puan. Ini yuran pendaftaran. Ni tak masuk yuran bulanan lagi Yang dekat beg kuning ni dapat kitab dengan dapat daftar. Ni dia. Yang saya pinkan tuan-tuan cik puan. Okey, ni dia. Yang saya pinkan tu itu adalah yuran pendaftaran. Yuran pendaftaran. Okey. Tu dia. Boleh ke Ustaz siang belajar ilmu fardu ain secara online, malam belajar di majlis ilmu? Boleh. Tapi kena tahu, malam tu majlis ilmu belajar ilmu apa? Dia jangan cakap majlis ilmu je, kan? Kena tahu juga ilmu apa. Kalau fardu ain boleh. Tapi kalau fardu kifayah, kan? Fardu kifayah itu sunat. Itu tak wajib pergi pun. Okey? Kena faham, betul saya kata kena tahu kedudukan ilmu. Manakah ilmu yang fardu ain, manakah ilmu yang fardu kifayah. InsyaAllah dalam kelas kami ajar semua ilmu fardu ain. Adalah fardu kifayah sedikit, kan? Okey. Jadi siapa yang berminat boleh tekan dekat beg kuning. Ni semua pelajar-pelajar kami ni insya-Allah. Kita cakap betul-betul. Kita belajar bukan nak banyak. Kita tak banyak belajar. Cumanya kita nak lepas fardu ain saja. Kita belajar sungguh-sungguh untuk nak lepas fardu ain je. Terutama pada ilmu tauhid. Kita belajar nak betul-betul kenal Allah. Nak belajar sifat 20 kan sampai lepas fardu ain. Bukan kita nak belajar tinggi-tinggi, bukan. Bukanlah kita belajar ni sampai nak jadi ustaz-ustazah, tak. Kita belajar ni sebab apa? Utama untuk diri kita juga. Kita belajar kenal Allah bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Untuk nak mengesahkan ibadat kita. Kan? Sebelum ni kita banyak buat ibadat banyak-banyak. Rupanya bila kita cek balik, sebenarnya banyak ibadat kita ini yang tak kena pada syarak. Ni belum lagi cerita pasal solat. Belum lagi cerita pasal basuh baju dalam mazhab Syafi'i. Kan? Banyak lagi perkara-perkara yang kita terlepas pandang sebenarnya. Cumanya sekarang ni kita tak dibiasakan. Kan? Kita tidak dibiasakan diajarkan fardu ain, maka kita banyak buat benda sunat. Zaman sekarang ni orang banyak buat benda sunat. Kan? Ataupun alhamdulillah. Okey. Tak apa, kalau yang baru daftar tu tak apa, boleh tengok video rakaman. Ada video rakaman. Betul. Kita iktikad kita ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Pada ilmu tauhid, pada fiqh kita berpegang pada mazhab Syafi'i dan meraihkan lagi tiga imam. Dan pada ilmu tasawuf kita berpegang pada 2 imam. Yang pertama Imam Abu Junaid Al-Baghdadi, yang kedua pada Imam Ghazali. Inilah iktikad ahli sunnah wal jamaah pada zaman khalaf sekarang ini. Okey. Jelaslah insya-Allah. Dalam kelas boleh tanya. Kan? Kalau kat dalam lain saya tak, insya-Allah nanti saya tengok. Kalau ada masa lagi esok saya terangkan lagi. Esok kita cerita lebih mendalam. Siapa yang betul-betul nak belajar fardu ain, betul-betul nak belajar nak lepas fardu ain, boleh daftar, boleh tekan dekat beg kuning. InsyaAllah kita belajar sama-sama, kan? Kita belajar sama-sama. Dalam kita hidup ni pun kita korbankan sedikit. Kita punya kewangan kita korbankan harta sikit untuk ilmu agama. Bukan untuk benda lain. Kan? Kita banyak boleh beli benda lain,
Tapi untuk korbankan agama, untuk korbankan harta untuk agama, jangan berkira tuan-tuan cik puan. Tak, ni bukan saya. Ni, tak kisahlah. Tak daftar dengan saya pun tak ada masalah. Yang penting belajar dekat tempat lain. Tapi kalau tak jumpa, boleh daftar dengan kami, insya-Allah. Alhamdulillah. Tak apa, siapa yang dah daftar tu terima kasih. InsyaAllah nanti kita jumpa dekat dekat kelas. Kelas Jumaat. Kita ada juga kelas-kelas lain. Kami macam ada kelas tauhid sahaja, kita ada kelas tahsin solat. Kita banyak kelas-kelas yang kami buat. Dan pelajar-pelajar kami memang insya-Allah boleh daftar, tak ada masalah. Siapa yang berminat boleh tekan dekat beg kuning. InsyaAllah. Saya pun dah dalam pukul 4:30 saya dah nak end live ni. Kan. Jadi kalau tuan-tuan cik puan, kalau ada soalan boleh tanya. InsyaAllah. Siapa yang ada soalan boleh tanya. Jangan malu-malu. Jangan risau. Dalam kelas kami boleh tanya. Kalau masuk kena tengok recording ke? Atau tak? Waktu live, waktu kelas boleh tengok kelas, boleh masuk kelas. Tapi kalau dah contoh kelas minggu ni tak sempat masuk, boleh tengok video rakaman. Tak ada masalah. Kat Johor ada pondok ke? Kat Johor ada pondok tapi belah-belah tangkap. Tapi kalau dekat belah-belah JB ni saya tak jumpa lagi. Saya kena tengok balik. Sebab setakat ni macam tak jumpa lagi lah. Okey. Kalau macam terlepas tengok rakamannya. Ya betul. Okey. Ada grup nanti. Jangan risau. Lepas tuan-tuan cik puan beli tu, nanti saya akan masukkan dekat dalam grup kelas. Kita masuk dalam grup kan. Nanti kita kumpulkan dalam grup kelas. Ustaz, tak apa ke belajar sambil buat kerja lain? Tak ada masalah. Kan? Dia tak ada masalah. Sambil belajar tu buat benda lain tak ada apa-apa. Cumanya nanti kurang fokus. Tapi kalau faham, boleh faham, tak ada masalah, boleh. Nak tengok rakaman kat mana? Kalau yang dah daftar, memang kami akan berikan link video rakaman tu. Untuk pelajar kami je lah, yang dah daftar je lah dapat link tu. Yang tak daftar, tak dapat lah, gitu. Nanti ada. Ataupun boleh tengok dekat description group. Dekat info group tu, kita ada memang dah letakkan. Okay. InsyaAllah. Tapi kalau nak tanya boleh. InsyaAllah. Nak tanya, tak ada masalah. Kitab, saya ulang lagi sekali. Kitab akan dapat 3 kitab ni. Pelajar akan dapat ketiga-tiga kitab ni. Dan kita juga memang guna 3 kitab ni je lah. Kita tak, adalah kitab-kitab lain sebagai rujukan. Kalau macam dalam ilmu tauhid, kami ada rujukan lain. Macam contoh kitab Aqidatul Najin, kitab Risalatul Tauhid, kitab Kifayatul Awam. Ni yang biasa kami gunalah. Kalau macam kitab fiqh, ada juga rakaman-rakaman lain. Macam kitab Sabilul Muhtadin. Okay, tu dia. InsyaAllah. Memang pelajar memang akan dapat ni. Tak apa. Yang tak reti bahasa Jawi, tulisan Jawi, tak ada masalah. Boleh belajar. Belajar perlahan-lahan. InsyaAllah boleh faham. Okay. Jadi insyaAllah tuan-tuan cik puan, itu sahaja daripada saya petang ni. Terima kasih siapa yang dah mendaftar. Kan? Jangan risau. Esok kita jumpa lagi. Saya live setiap hari. Setiap hari Ahad hingga Khamis. Saya akan buat live. Pada pukul 3 petang. Setiap hari. Ahad hingga Khamis saya akan buat live. Kalau tiada aral melintang lah. Jika saya tiada kerja lain ke, kalau tak ada program ke, saya akan buat live. InsyaAllah. Esok kita jumpa lagi. Kita sambung lagi. Boleh tuan-tuan cik puan Terima kasih tuan-tuan cik puan. Siapa yang dah masuk ni, terima kasih. Jangan lupa follow, share dan tap like. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum.